Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid-murid. Pada hari ini, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin menayangkan satu video dan cikgu nak minta pelajar semua lihat video ni dan perhatikan ya. Setelah kita tengok video ni, cikgu nak tanya pelajar, apakah yang pelajar dapat lihat daripada video tersebut? Cikgu panggil Aiman. Aiman, apakah yang Aiman dapat lihat daripada video yang kita tengok sebentar tadi? Situasi orang sedang. Situasi seorang Ya, betul Aiman. Dalam video tadi menunjukkan satu situasi di mana ada dua orang sedang bercakap, iaitu ada orang tua dan juga orang muda, dan orang muda itu bercakap dengan menggunakan nada yang sopan dan juga dengan cara menghormati orang tua tersebut. Satu lagi situasi cikgu nak tanya Siti. Siti, apa yang Siti dapat lihat daripada video yang kita lihat sebentar tadi? Situasi orang yang sedang menentukan keputusan. Bagaimana pula dengan keputusan yang dibuat itu? Adil atau tidak adil? Tidak adil kan? Sebelum tu, cikgu nak kamu senaraikan apa yang kamu lihat dalam video tadi menunjukkan keadaan di mana nilai-nilai yang baik yang ada dalam video tersebut. Apa contohnya? Yang sopan santun, baik. Kenapa cikgu tanya nilai-nilai yang baik yang ada dalam video ni? Sebab pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk baru kita yang masih lagi di bawah tema yang sama, iaitu Islam bermoral. Tajuk kita pada hari ini adalah individu tajuk kita akan pelajari pada hari ini adalah individu berkepribadian mulia. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, cikgu nak tanya pelajar, pelajar ada tak pengalaman atau pelajar rasa pelajar pernah tak buat sesuatu yang
pada rasa benda tu tidak baik. Boleh belajar kongsikan dalam pengalaman belajar. Kita mulakan dengan Abdullah. Apa yang kamu rasa kamu pernah buat tapi pada tu rasanya seperti tidak baik atau tidak sopan? Kamu akan dalam kelas. Okay. Lagi, apa lagi pengalaman yang boleh kamu kongsikan dan kamu rasa benda tu kamu buat sesuatu yang tidak baik? Menawan untuk ibu bapa. Lagi, menipu. Lagi, tidak jujur. Bukan macam dia kan, kisah kamu ataupun pengalaman yang kamu rasa kamu buat tu, benda tu macam tidak elok. Okey, kamu rasa semasa kamu buat benda ni, kamu rasa apa? Rasa tidak tenang, betul? Tidak tenang. Rasa macam menipu lah kan? Menipu. Rasa bersalah, ya betul, bersalah. Kalau kamu lah diberi peluang untuk kembali ke masa lalu, kamu rasa kamu nak ubah tak benda ni, tak nak buat lagi? Ya, bagus murid-murid. Tak perlulah buat benda macam ni sebab dia tidak mendatangkan apa-apa kepada kita, malah mendatangkan rasa bersalah dan kita perlu minta maaf pada sesiapa yang kita buat begini. Okey murid-murid, jadi cikgu akan menerangkan mengenai pembelajaran kita pada hari ini, iaitu individu berkepribadian mulia. Okey. Apa yang dimaksudkan berkepribadian mulia? Ia adalah satu sifat menunjukkan kalian yang nilai kita dapat menyatakan itu tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Contoh, kita menolong kawan kita masa dia susah, tapi kita tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada dia. Okey, apakah contoh nilai yang dianggap sebagai berkepribadian mulia? Yang pertama adalah ikhlas, syukur.
Murid, antara ciri berkepribadian individu yang berkepribadian. Okey murid, antara ciri individu yang berkepribadian mulia adalah sentiasa ikhlas, seperti ikhlas, jujur, tidak mengharapkan apa-apa balasan, berusaha untuk melakukan kebaikan dan elak melakukan sembarang keburukan. Okey, sebagai contoh, ikhlas dalam melakukan sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa balasan, seperti cikgu bercontoh tadi kan, dan menolong kawan kita dengan ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa balasan daripada dia. Okey, kita juga perlu untuk sentiasa berusaha melakukan perkara yang baik, dan kita cubalah untuk elakkan daripada melakukan sembarang melakukan sesuatu yang dianggap sebagai buruk atau tidak bermoral. Okay. Boleh belajar bagi contoh satu melakukan kebaikan. Ami menolong ibu bapa. Individulah sentiasa bercakap benar atau bercakap jujur, ataupun sentiasa melakukan perkara dengan jujur tanpa melakukan kita juga mestilah bersikap jujur dalam melakukan sesuatu. Okey murid-murid, setelah kita pelajari mengenai individu berkepribadian mulia, cikgu nak bagi murid melakukan satu aktiviti. Cikgu akan bahagikan kamu kepada 3 kumpulan, 1 kumpulan 7 orang. Okey, hari ini kita akan melaksanakan satu sketsa atau lakonan. Bagi kumpulan 1, situasinya adalah sekumpulan murid menolong guru mengemas di bilik stor sukan. Situasi kedua adalah situasi sekumpulan murid lelaki melihat satu kemalangan jalan raya di sesebuah kampung semasa pulang dari sekolah. Kumpulan ketiga, situasi beberapa orang murid dikenakan tindakan disiplin kerana melanggar peraturan sekolah. Okey, di sini cikgu ingin kamu menerapkan mengenai penaklukan moral, emosi moral, dan bagaimana kamu melakukan tingkah laku moral. Okey. Cikgu bagi masa kamu selama 10 minit untuk membuat persiapannya. Okey, semua sudah bersedia. Kita mulakan dengan kumpulan 1. Okey, terima kasih kumpulan 1. Sketsa yang amat menarik. Okey, bagi kumpulan 1, mereka melakukan lakonan mengenai pelajar yang sedang menolong guru di dalam bilik stor. Okey, pelajar rasa sebagai seorang pelajar, pelajar perlu ke tak perlu menolong guru semasa mengemas bilik stor tu? Itu bukanlah kerja pelajar, tapi dengan rasa sifat atau empati dalam diri pelajar, pelajar rasa ingin menolong guru kerana amalan menolong tu sudah menunjukkan sesuatu yang baik, dan kita juga menolong itu adalah guru kita. Okay? Jadi contohnya seorang pelajar ni dia rasa saya tak perlu pun menolong guru tu, sedangkan itu bukan kerja saya. Okey, tapi dengan meledaknya emosi moral semasa menakluk moral, kita dapat merasakan yang
melakukan pertolongan kepada guru itu adalah sesuatu yang baik dan mulia. Okay. Seterusnya kita balik kepada sketsa atau lakonan kumpulan 3, kumpulan 2. Okay. Okey, terima kasih kumpulan 2. Sketsa sangat menarik. Kumpulan 2 adalah mengenai situasi sekumpulan murid lelaki yang melihat kemalangan jalan raya di sebuah kampung semasa pulang dari sekolah. Okey. Situasi tadi mereka telah orang kita telah melakukan sketsa ni dengan membuat keputusan untuk menolong pesakit tersebut. Okey. Masa kemenangan tersebut. Okey. Tindakan yang dilakukan oleh pelajar itu adalah bersesuaian dengan jika melakukan murid yang baik, iaitu menolong orang lain kan. Okey. Semasa melihat kemalangan tu, akan ada yang kita akan melakukan satu takwil dan moral, iaitu kalau kita tolong dia tu, kita patut menolong orang yang berada dalam kesusahan. Jadi tidak salah untuk kita menolong, dan juga kita harus meletakkan atau merasakan kita yang berada di tempat tersebut. Okay. Jadi dengan meletakkan perasaan moral dalam kes kemalangan itu, kita dapat membuat keputusan moral bahawa dengan menolong memberikan pertolongan kepada masa kemalangan itu, seperti menelepon ambulans ke kan. Sebagai pelajar kita tidak bolehlah menghantar masa kemenangan ke hospital sendiri. Kita boleh tolong dengan benda lain, itu seperti menolong pihak tolong telefon pihak ambulans lah kan. Okay. Seterusnya kumpulan ketiga. Okay, terima kasih kumpulan 3, lakonan yang sangat mantap. Okay. Situasi ketiga adalah mengenai beberapa orang murid dikenakan tindakan disiplin kerana melanggar peraturan sekolah. Okey, jadi bagaimana ini adalah satu yang tindakan berkepribadian murid atau tidak. Apa yang dilakukan oleh murid ini adalah tidak berkepribadian murid ataupun tidak kurang bermoral kerana telah melanggar disiplin sekolah. Jadi sebagai contoh, semasa kamu ingin membuat keputusan untuk melakukan tindakan iaitu melanggar disiplin sekolah, pada masa itu kamu perlu meletakkan diri kamu dengan memikirkan siapa yang akan terlibat atau memberi kesan kepada siapa kalau kamu melanggar peraturan sekolah. Okey. Jadi sekiranya semasa kamu menakul moral, kamu akan fikir, kalau saya melanggar disiplin sekolah, saya akan menyusahkan kepada guru saya, dan saya akan menyusahkan kepada ibu bapa saya. Dan melanggar peraturan sekolah ini adalah sesuatu yang salah dari sisi undang-undang sekolah atau peraturan sekolah. Jadi dengan menakul moral, kita akan boleh membuat keputusan moral yang lebih tepat, iaitu sekiranya kita memikirkan kesan kepada orang lain juga daripada keputusan yang kita buat. Okay. Terima kasih kepada semua pelajar yang telah melakukan sketsa tadi. Okay. Di sini cikgu nak terapkan bagaimana pelajar dapat menghubungkan bagaimana membuat keputusan moral itu membentuk kepribadian mulia seseorang individu. Jadi jika pelajar
membuat satu proses penaklukan moral dengan meletakkan emosi moral dan juga dengan melaksanakan 3 lakonan tersebut, pelajar akan dapat mengenal pasti atau boleh memikirkan sesuatu yang bakal dilakukan itu adalah bertepatan dengan nilai moral ataupun tidak. Okey. Dari situlah kita dapat membentuk satu kepribadian yang mulia, seperti kita boleh bersikap jujur, bercakap dengan tidak berbohong, menolong orang dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan atau apa-apa, dan kita juga cuba untuk berusaha melakukan perkara yang baik dan cuba untuk elakkan melakukan perkara yang buruk. Okey. Sebelum kita tamatkan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak minta 2 orang pelajar membuat refleksi. Okey, terima kasih pelajar. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.